Trader, kalau korang masih lagi mencari teknik apa kalau nak guna secara intraday dan secara scalping juga, dan apakah teknik yang intraday paling mudah profit dan paling penting ialah pakai satu time frame saja. Yes. Period. Satu time frame saja. Alright, jom kita tengok. Guys, sebenarnya saya nak kongsikan pada you banyak sebenarnya teknik dekat luar sana yang boleh make profit guarantee. Macam-macam lah dia claim ini confirm sebagainya kan. Dalam particular case ni saya nak kongsikan RTFTT ataupun tim saya, trainer dan juga kita punya student gunakan teknik dinamakan sebagai gabungan BB, Bollinger Band dan juga Moving Average. Nama dia BB Mastery. Dan video ni untuk share berkenaan cara paling mudah guys untuk guarantee win dengan gunakan teknik B.R.E.H4. Apa dia tu? Guys, sebenarnya BRE ni sebenarnya dia satu konsep ialah market structure. Kalau kita tengok dekat screen lah market secara asasnya, iaitu dia bergerak secara macam ni. Ni untuk case uptrend lah. Contoh ataupun dia bergerak secara ialah turun, naik dan juga turun. Okey, konsep dia sebenarnya ialah BRE ni sebenarnya ialah satu konsep yang paling mudah untuk saya share kepada you. Iaitu konsep dia ialah dari satu point, katalah ini X, dia pergi kepada A, dia pergi kepada B dan juga C. Ini asas dah, dia tak adalah secantik macam ni guys kan. Dia memang asas dia macam tu. So masa A ni ialah dia mula break, maksudnya ialah break, ada satu resistance sebelum dia break. So ini ada satu resistance dia break. So yang ni dikenali sebagai iaitu break. Alright, dikenali sebagai apa? Break. Dan kemudian dia retest. Alright, saya tarik ke bawah ni ialah retest dan juga di atas ialah exit. Dan exit ni ialah exit C ataupun exit D. Dikenali sebagai exit P&L, profit atau loss, ataupun biasanya loss dalam bentuk risk tolerant, profit biasanya dalam bentuk kita panggil defensif. Sama juga untuk downtrend, iaitu dia break A. Alright, saya buat color lain sikit lah yang ni supaya you lagi nampak. Okey, katalah saya buat ni lah A break, B dan juga C. Okey, nampak X, dia akan break satu support sebelum tu. Alright, katalah support dia berlaku macam ni. Dan juga B ialah retest. Okey, retest dan juga C. So, idea dia macam ni. So, ini juga dikatakan sebagai break, retest dan juga exit. Exit profit dan kalau melawan ialah exit P&L. Okey, exit P&L. Itu konsep asas dia. Jadi, sebenarnya kalau you tanya kan, BRE ni dekat mana nak pakai? BRE ni sebenarnya dia apply pada semua time frame. Okey, apa keyword dia? Semua time frame. Maksudnya boleh daripada M1, M5 sehinggalah kepada monthly dan juga weekly. Dan BRE ini boleh guna pada time frame kecil, sekecil-kecilnya M15, M5 dan juga M1. Dan ada juga yang kita boleh gunakan pada time frame. Tapi time frame mana yang kita nak pakai? Okey, time frame yang saya sesuaikan adalah kita nak pakai ialah pada H4. Kenapa? Saya akan explain dekat hujung video ni. Dan untuk BRE sebenarnya, dia konsep dia mudah. Kalau kita tengok dalam chart, saya akan tunjuk you dalam saya punya chart sekarang ni. Okey, kalau kita tengok BRE ni, kita abaikan yang bawah tu, saya punya stocks tapi ini memang gabungan dia. Ya, kalau kita tengok dia contoh, katalah H4 semalam. Okey, H4 semalam. Kalau kita lihat ini yang semalam lah, pasal hari ni saya dah hari yang lain. Kalau kita tengok konsep dia, iaitu satulah sudah ada pembentukan. Pembentukan iaitu entry. Okay, macam mana bentuk dia? Okey, saya tunjukkan pada you sekarang. Alright, saya akan masukkan yang ni sikit. Alright. Okay, rectangle. Okay, kalau you tengok, ini adalah dia punya break. Okay, inilah dia punya break. Okay, saya setting sekejap. Dia punya break. Okay, color dia, kita tukar color yang jelas sikit. Okay, ni dia punya break. Okay, kalau you break, itu break. Kemudianlah kita ada target lah kita punya retest di sini. Satu lagi kita target dia punya retest. So, retest ni ialah di sini. Ini adalah zone retest. Ni retest. Itu basically idea lah. Ialah break, retest. So, maksudnya macam mana flow dia. Flow dia saya akan tunjukkan pada sini. Alright, flow dia. Okay, saya nak ambilkan satu pergerakan di sini supaya boleh nampak. Okay, break. Nampak dia break. Saya tebalkan sikit supaya nampak lagi. Okay, sekejap. Ambil masa sikit. Alright, tebalkan dia. Alright, break. Kemudian kita tengok lagi, iaitu retest. Ini target dia lah. Dan kemudian kita boleh pergi kepada seterusnya ialah pergerakan untuk current untuk gold. Sebagai contoh, ialah kenaikan masih lagi uptrend. Itu punca dia. Jadi penurunan sekarang ni lebih pada penurunan retracement. Itu target lah. Maksudnya nak buy kat situ. Dan juga kita akan take profit dekat atas dan juga dekat bawah. Okey. Jadi dalam kes ni, sebenarnya dalam konteks ni sebenarnya ialah
BRE ni kita terbentuk daripada konsep yang saya sebut tadi lah, Bollinger Band dan juga Moving Average. Jadi dalam bentuk Bollinger Band Moving Average ni, dalam basic kita panggil lah nama dia nombor satu, syarat dipanggil lah candlestick trend dan juga candlestick continuation. Okey, kita tengok apa itu yang dimasukkan sebagai candlestick trend dan juga candlestick continuation. Okey, saya kecilkan sikit supaya kita nampak lagi jelas. Okey, nombor satu ialah you kena memahami ialah gabungan dipanggil candlestick, alright, trend. Ni satu, sama ada candlestick trend uptrend ataupun candlestick ialah trend downtrend. Dalam kes ni syarat dia senang. Syarat dia macam ni, kalau saya tukar di color warna biru untuk kalau nombor satu ialah untuk uptrend dikenali sebagai, iaitu kejap saya tebalkan dia, saya rasa benda ni ada setting dia. Dia patut macam ni. So kalau uptrend bermaksud ialah kita pergi kepada satu ialah candlestick bull. Okey, nombor satu syarat dia. Nombor dua ialah di atas middle band dan juga ialah nombor tiga di atas, iaitu kedua MA resistant. Dan untuk pengetahuan you, semasa saya kongsikan pada you ni, mungkin agak keliru lah apa maksud moving average support, moving resistance. Jangan risau, masuk grup Telegram kita akan support. Tapi whole idea lah you faham apa maksud candlestick trend dan juga lah candlestick continuation. Itu cerita dia. Okey, kita sambung lagi kalau untuk downtrend. Downtrend nombor satu ialah CS bear. Dia mesti CS bear. Nombor dua syarat dia apa? Ialah di bawah middle band. Okey, maafkan tulisan doktor ya. Dan juga ialah di bawah sekali lah, iaitu di bawah kedua, di bawah iaitu MA support. Di bawah MA support. Ini syarat dia. Dan untuk candlestick continuation saya akan tunjukkan dekat chart, jangan risau. Kita tulis kat sini. Untuk candlestick continuation senang je, ini juga senang. Jadi kita fokuskan pada iaitu yang candlestick continuation. Okey, saya buat color ni teruslah supaya terus berbeza. Ialah candlestick continuation atau kita panggil CC continuation. Senang je. Iaitu kalau untuk candlestick trend, candlestick continuation uptrend ialah di atas upper band, straightforward je. Dan untuk candlestick continuation downtrend ialah di bawah lower band. Itu je cerita dia. Yes, ini bukan apa tu kursus detail pasal ni, tapi at least you dapat the bigger picture supaya you boleh faham macam nak apply benda ni. Okay. So dalam konteks ni, kalau kita tengok kes ni, ini apa dia guys? Ini yang saya tandakan di bahagian sini ni. Alright, kalau saya tunjukkan guna let's say yang ni. Okay, yang ni apa? Ini adalah dipanggil CCU. Pasal apa? Close price di atas upper band dan dia adalah close price di atas upper band dan pada sama juga dia retest mengikut BRE tadi. Okay, kalau kita tengok sampel yang lain, ini adalah CTD. Ini adalah CTD. Kita boleh nampak retest dan dia turun. Ataupun kita ambil contoh lagi, ini adalah CTD. Nampak CTD? Yes, dia melawan. Kali ni kita mungkin stop loss, tetapi sebagai idea dia ini CTD, ini CTU. Okey, saya tahu benda ini cepat. Macam mana nak faham dalam satu masa memang tak boleh lah. Tapi idea dia ialah you faham mengenai konsep ni. Maksudnya BRE tu kita guna candlestick dominant setup kita, CT dan juga CC. Okey guys, saya nak share satu benda menarik ni sebenarnya. Untuk maklumat korang kan, satu ialah dia bukan semata-mata dibawakan khas oleh IUX Market. IUX Market kerjasama dengan kita. Dan IUX Market dia benda best. Dia broker kedua terbesar dekat Thailand. Thailand besar guys. Jadi saya sebenarnya nak tunjukkan you ialah akan ada siri-siri video-video kecil yang saya guna IUX Market. Pasal apa? Dia power dekat ialah scalping guys. Okay, so saya nak invite korang, jom join trade dengan saya, iaitu dengan IUX Market, dengan tim saya. Sebab antara ialah spread dia, ya Allah, kau tengok nanti kecil gila. Memang best gila guys. Dan kalau kita tengok dekat skrin untuk pair EU GU kejap lagi kan, you akan tengok macam tak ada spread langsung. Alright, saya tengok pair EU dengan GU. Dan seterusnya untuk withdrawal, dia orang pun cepat gila dan of course deposit pun smooth gila. Guys, senang cerita macam ni. Korang buka je website IUX Market ni. Saya ada sediakan link dia kat bawah ni untuk korang usah-usah lah promosi terkini dan bonus yang akan bantu korang untuk start trading. So, buka akaun dengan IUX Market dan trade dengan saya, dengan tim saya nanti, sebab kita memang nak fokus IUX Market salah satunya. Kita gunakan dia sebagai diversification strategy. Dan apa-apa kita sambung video kita dulu, okay? Guys, jadi saya nak cerita pada you kan. Kadang-kadang mungkin you tertanya macam, time frame mana nak guna ni? Adakah M15 ke, M30 ke, H1 ke? Kan time frame mana sebenarnya nak guna kan? Saya daripada dulu saya panggil dia H4. Okay, saya panggil time frame nak guna H4. Pasal H4 ni, dia merupakan jambatan, dia bridge di antara time frame besar dan juga time frame kecil. Kan time frame tu maksudnya time besar ialah daily, weekly, monthly, dan time frame kecil ialah bermaksud ialah iaitu H1 yang ke bawah lah sampai M1. Jadi dia ni dekat tengah. Kalau biasa saya cerita dalam saya punya group tu, saya kata dia macam mak
Kan ada mak bapak hari-hari mak ni yang bagi arahan pergi sana, pergi sekolah, baju mana. Bang, baju mana hilang sebagainya kan. Bang, mana anak ni kan? Ni hantar sekolah macam mana, dah makan belum? Macam tu lah. Dan paling syok sebenarnya, kenapa H4 kalau tengok dalam banyak-banyak lah contoh goal dan sebagainya yang kita memang guna kebanyakan dalam main instrument kita, ialah gap reward tu memang cantik. Dia untuk trading harian memang cantik, memang boleh dapat sebenarnya. Alright, dan range zone dia boleh pergi sampai minimal lah 30-80 pip, dan dalam kes sekarang masa market volatility ni dia boleh pergi sampai lah, boleh tahan guys, 300-500 pip. Dan so itu dah banyak dah tu untuk collect profit harian. Tambah-tambah kalau you gunakan program ataupun projek STI kita. STI juga kita akan tunjukkan macam mana nak guna IUX market untuk STI tu. Dan kenapa nak guna H4? Pasal dia tak terlalu cepat dan tak terlalu lama. Maksudnya kalau korang tak ada masa sebagainya, sempatlah nak tengok. Dan kalau orang baru, mungkinlah lama sikit, tapi dia adalah merupakan base dari segi trading kita. Dan trend kecil ni, dia kalau you tengok noise dia banyak. Kalau you pergi pada time frame kecil, noise dia banyak. Dan time frame besar pula nak kena tunggu lama sangat. Jadi ngam-ngam ho dia panggil lah, gunakan pada H4. Dan macam ni lah nak cerita pada you. Senang cerita secara conclusion ni, kalau kau nak faham, fokus je BRI ni. Try tengok je. Dekat H4 tu, BRI H4 tu. Konsep kita panggil PVM set. Dan boleh generate profit over and over again. Dan pastikan teknik yang korang guna ni simple dan tak complicated. Sebab Tony Robbins selalu cakap, iaitu complexity is enemy of execution. Itu contoh dia. Alright, so penutup untuk kita kali ni ialah saya nak you klik subscribe lah dan komen apa you learn daripada video ni. Follow YouTube ni dan juga pastikan turn on notification supaya tak terlepas sebarang video daripada saya. Guys, saya nak bawa kepada scalping intraday untuk IUX. Kalau you berminat, komen kat bawah ni lah. Saya nak join IUX dan saya nak tengok kalau ramai kita teruskan video macam ni. Alright, jumpa lagi.